Tarikat Nasyabandiyah mempunyai prinsip asasnya yang tersendiri yang telah diasaskan oleh Hadrat Khojagan Maulana Syekh Abdul Khalid Al-Juwani rahmatullah alaih. Beliau telah meletakkan 8 prinsip asas ini sebagai dasar tarikat Nasyabandiyah. Prinsip-prinsip ini dinyatakannya dalam sebutan bahasa Parsi dan mengandungi pengertian dan pengajaran yang amat tinggi nilainya. Adapun prinsip-prinsipnya adalah seperti berikut. Yang pertama, Ya'qad. Yang kedua, Bazgash. Yang ketiga, Nigah Dasyat. Yang keempat, Ya'd Dasyat. Yang kelima, Hush Darda. Nombor 6, Nazar Berkadam. Nombor 7, Safar Dawatan. Yang ke-8, Halwat dan Anjuman. 8 prinsip. Hadrat Syekh Muhammad Parsa rahmatullah alaih, yang merupakan sahabat khalifah dan penulis riwayat Hadrat Maulana Syekh Bahaudin Nasyaban rahmatullah alaih, telah menyatakan di dalam kitabnya bahawa ajaran tarikat Hadrah Khaja Maulana Syekh Abdul Khalid Al-Juwani rahmatullah alaih berkenaan zikir dan ajaran 8 prinsip asas seperti yang dinyatakan di atas turut dianuti dan diamalkan oleh 40 jenis tarikat. Pada 8 prinsip tadi itu dan zikir tadilah. 8 prinsip dan zikir itu menjadi turutan diamalkan oleh 40 jenis tarikat yang ada. Tarikat lain menjadikan asas ini sebagai panduan kepada jalan kebenaran yang mulia, iaitu jalan kesedaran dalam menuruti sunnah hadrat baginda Rasulullah SAW dengan meninggalkan sebarang bentuk bid'ah dan bermujahadah melawan hawa nafsu. Ini kita perlu belajar. Kerana itulah Hadrat Khwaja Maulana Syekh Abdul Khalid Al-Juwani rahmatullah alaihi mencapai ketinggian rohani dan menjadi seorang mahaburu tarikat dan penghulu pemimpin kerohanian pada zamannya. Yang pertama, 8 jenis prinsip ni tadi bersama zikir tadi diamal. Jadi orang-orang dulu kaya, Syekh Khwaja Khojagan Al-Juwani rahmatullah alaihi ini mencapai ketinggian rohani dengan prinsip tersebut, 8 prinsip dan zikir tadi. Satu, Ya'qad. Ya'd berarti ingat, yakni zikir. Perkataan Ya'qad pula bagi menyatakan kata kerja bagi ingat, yakni pekerjaan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya merupakan zat bagi zikir. Berkata para masyayikh, Ya'qad bermaksud melakukan zikir mengingati Tuhan dengan menghadirkan hati. Murid yang telah melakukan bi'ah dan telah ditalqin dengan zikir hendaklah sentiasa sibuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah zikir yang telah ditalqinkan. Zikir yang telah ditalqinkan oleh Syekh adalah zikir yang akan membawa seseorang murid itu mencapai ketinggian darjat rohani. Syekh akan mentalqinkan zikir kepada muridnya sama ada zikir ismuzat atau zikir nafi isbat secara lisani ataupun qalbi. Seseorang murid hendaklah melakukan zikir yang sebanyak-banyaknya dan sentiasa menyibukkan dirinya dengan berzikir pada setiap hari, masa dan keadaan, sama ada dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring ataupun berjalan, hendaklah sentiasa berzikir. Pada lazimnya seseorang yang baru menjalani tarikat Nasyabandiyah ini, Syekh akan mentalqinkan kalimah ismu zat, iaitu lafaz Allah, Allah sebagai zikir yang perlu dilakukan pada latifah qaf tanpa menggerakkan lidah. Murid hendaklah berzikir Allah, Allah pada latihan tersebut sebanyak 24,000 kali sehari semalam setiap hari sehingga terhasilnya cahaya warid. Maknanya tanpa menggerakkan lidah. Tongkat langit dengar bunyi Allah, Allah ukuf pada qalbi tadi. Ada sebagian syekh yang menetapkan jumlah permulaan sebanyak 5,000 kali sehari semalam, dan ada juga yang menetapkannya sehingga 70,000 kali sehari semalam. Seterusnya, seorang murid hendaklah mengabarkan segala pengalaman rohaniah hanya kepada syekh apabila menerima warid tersebut. Begitulah pada setiap latifah, murid hendaklah berzikir sebanyak-banyaknya pada kesemua lataif seperti yang diarahkan oleh syekh sehingga tercapai warid mengingati Allah Subhanahu wa taala secara sempurna adalah dengan berzikir menghadirkan hati ke hadrat zatnya. Ini dah ihsan. Kena ada Ya'd Dasyat. Ya'd Dasyat kita rasa tu Allah ada dekat memerhati kita, ihsan tadi.
Ada ayat dahsyat kita tadi. Belum kita ni bawa ayat baru. Berzikir menghadikan hati kehadrat zatnya seperti zikir ismu zat dilakukan pada setiap lataif dengan sempurna. Syekh akan mentalkankan pula zikir nafi isbat, itu kalimah la ilaha illallah yang perlu dilakukan sama ada secara lisani iaitu menerusi lidah ataupun secara qalbi iaitu berzikir menerusi lidah hati. Lidah hati, bukan lidah ni, apa menggerakkan tu. Allah, kita dengar hukuf qalbi tadi. Zikir nafi isbat perlu dilakukan menurut kafiatnya. Syekh akan menentukan dalam bentuk apa sesuatu zikir itu perlu dilakukan. Yang penting bagi salik adalah menyibukkan diri dengan zikir yang telah ditalkinkan oleh Syekh, sama adanya zikir ismu zat ataupun zikir nafi isbat. Salik hendaklah melihara zikir hati dan lidah dengan menyebut Allah. Allah itu nama bagi zat Tuhan yang merangkumi kesemua nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia, serta dengan menyebut zikir nafi isbat menerusi kalimah la ilaha illallah dengan sebanyak-banyak. Salik hendaklah melakukan zikir nafi isbat sehingga dia mencapai kejernihan hati dan tenggelam di dalam muraqabah. Murid hendaklah melakukan zikir nafi isbat sebanyak 2,000 sehingga ke 3,000 kali setiap hari bagi meninggalkan segala kekaratan hati. Zikir tersebut akan membersihkan hati dan membawa seseorang itu kepada musyahadah. Zikir nafi isbat menurut akabirin Nasyabandiyah, seseorang murid yang baru itu hendaklah menutup kedua matanya, menutup mulutnya, merapatkan giginya, mendongkat lidahnya ke langit-langit dan menahan nafasnya. Dia hendaklah mengucapkan zikir ini dengan hatinya, bermula daripada kalimah nafi dan seterusnya kepada kalimah isbat. Bagaimanapun bagi murid yang telah lama, hendaklah membuka kedua matanya dan tidak perlu menahan nafas. Bermula dari kalimah nafi iaitu la yang berarti tiada. Dia hendaklah menarik kalimah la ini dari pusatnya ke atas hingga ke otak. Maknanya la tu daripada ni pusat sampai ke otak. La kita nafikan keakuan diri, rasa, perasaan, rasa kuasa kita semua la nafi semua sampai ke otak. Setelah itu apabila kalimah la tu mencapai otak, kita nafikan segala-galanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, atas setiap segala sesuatu sampai mencapai la tu mencapai otak. Ucapkan pula kalimah ilaha di dalam hati yang berarti Tuhan. Kemudian hendaklah digerakkan dari otak ke bahu kanan sambil menyebut ilah. Mana dekat hati tu Tuhan. Lepas tu ilah tu macam mana Ustaz? Kat kanan. Daripada pusat tu kita ambil la ilaha di kepala. Illa kanan Allah. Tu satu cara panduannya. Ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu satu kaifiat. Satu kaifiat dia. Kalau satu lagi kita ambil la ilaha di bahu kanan illallah. Maknanya dengan fikiran tapi kita. Yang penting jalalah tu daripada pusat naik ke otak, otak ke bahu kanan, daripada bahu kanan dipalu ke qalb. Zikir yang sebanyak-banyaknya akan membawa seorang salik itu mencapai kepada kehadiran zat Allah dengan kewujudan secara zihni, yakni di dalam fikiran. Salik hendaklah berzikir dalam setiap nafas yang keluar dan masuk. Ia akad merupakan amalan di fikiran, yang mana fikiran hendaklah sentiasa mengesa diri supaya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan zikir bagi mengingati zatnya. Pekerjaan berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu amalan yang tiada batas dan had. Ianya boleh dikerjakan pada sebarang keadaan, masa dan tempat. Hendaklah sentiasa memerhatikan nafas supaya setiap nafas yang keluar dan masuk itu disertai dengan ingatan terhadap zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat bagi prinsip bagi yakat. Jadi prinsip kedua dalam tarekat Nasyabandi Mujahidiyah, bazgaj, berarti kembali. Menurut para masyayikh, maksudnya ialah seseorang yang melakukan zikir dengan menggunakan lidah hati, menyebut Allah dan la ilaha illallah. Begitulah juga setelah itu hendaklah mengucapkan di dalam hati dengan penuh khusyuk
dan merendahkan diri akan ucapan ini. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang berarti, wahai Tuhanku, engkaulah maksudku dan keredaanmu, tuntutanku, kurniakanlah cinta dan makrifat zatmu. Maknanya bazgah, ayat bazgah ni maknanya kembali. Berarti bazgah itu berarti kembali menurut para syekh, masyayikh. Jadi saya selalu lafaz bazgah ni lah, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi sifat bazgah ni sebenarnya luas lagi. Kita bertaubat tu pun dipanggil kembali. Kalau kita tengok dalil-dalil dalam hadis, dalam Quran, berbagai-bagai disuruh kita kembali. Lupa, ingat tu pun dipanggil kembali. Kita berkuasa, Allah tak, kita rasa kita yang kuasa, kita kembali balik masa ke Allah yang kuasa, tidak gitu. Jadi luas maksud tu. Itu sebab prinsip ni dia memudahkan jalan tarekat ni supaya kita tak lemah dengan ilmu. Mak, namanya bazgah dalam bahasa Parsi. Ianya merupakan yang bererti, wahai Tuhanku, engkaulah maksudku dan keredaanmu, tuntutanku, kurniakanlah cinta dan makrifat zatmu. Ianya merupakan ucapan hadrat baginda Rasulullah SAW. Itu sebab ini ada sifat Rasulullah SAW bazgah. Ucapan ini akan meningkatkan tahap kesedaran kepada kewujudan dan keesaan zat Tuhan, sehingga dia mencapai suatu tahap di mana segala kewujudan makhluk terhapus pada pandangan mata. Bazgah. Apa yang dilihatnya, walaupun ke mana jua dia memandang, yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan kata-kata ini juga memberi kita pengertian bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi maksud dan matlamat kita, dan tidak ada tujuan lain selain untuk mendapat keredaannya. Salik hendaklah mengucapkan kalimah ini bagi menghuraikan segala rahsia keesaan zat Tuhan, dan supaya terbuka kepadanya keunikan hakikat kehadiran zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai murid tidak boleh meninggalkan zikir kalimah ini meskipun tidak merasakan sebarang kesan pada hati. Dia hendaklah tetap meneruskan zikir kalimah tersebut sebagai menuruti anjuran syekhnya. Makna bazgah ialah kembali kepada Allah yang maha tinggi lagi maha mulia dengan menunjukkan penyerahan yang sempurna, mentaati segala kehendaknya dan merendahkan diri dengan kesempurnaan dalam memuji zatnya. Adapun lafaz bazgah dalam bahasa Parsi seperti yang diamalkan oleh para akabirin Nasyabandiyah Mujadidiyah adalah seperti berikut. Khudawanda maksudi mantui waridaitu tarak kardam dunia wa akhirat la azbaritu mahabbat wa ma'rifat khud badih. Yang berarti, Tuhanku, maksudku hanyalah engkau dan keredaanmu. Telah kulepaskan dunia dan akhirat kerana engkau. Kurniakanlah cinta dan makrifat zatmu. Pada permulaan, jika Salik sendiri tidak memahami hakikat kebenaran ucapan kata-kata ini, hendaklah dia tetap juga menyebutnya, kerana menyebut kata-kata itu dengan hati yang khusyuk dan merendah diri akan menambahkan lagi pemahamannya, dan secara sedikit demi sedikit Salik itu akan merasai hakikat kebenaran perkataan tersebut, dan insya-Allah akan merasai kesannya. Hadrat baginda Rasulullah SAW telah menyatakan dalam doanya, Man zakarnaka haqqa Ma zakarnaka haqqa zikrika ya mazkur. Yang berarti, kami tidak mengingatimu dengan hak mengingatimu secara yang sepatutnya, wahai zat yang sepatutnya yang diingati. Seorang Salik itu tidak akan dapat hadir ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala menerusi zikirnya, dan tidak akan dapat mencapai musyahadah terhadap rahsia-rahsia dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala menerusi zikirnya jika dia tidak berzikir dengan sokongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menerusi ingatan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Seseorang Salik itu tidak akan mendapat berzikir dengan kemampuan dirinya, bahkan dia hendaklah sentiasa menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang berzikir menerusi dirinya. Hadrat Maulana Syekh Abu Yazid Bistami rahmatullah alaihi telah berkata, apabila daku mencapai zatnya, daku melihat bahawa ingatannya terhadap diriku mendahului ingatanku terhadap dirinya. Itu ikhlasan. Hamba-hamba dalam nak berzikir pun, kita sebenarnya bukan kita yang menyebut pun,
memerlukan kehendak Allah Ta'ala juga. Kita tak ada kuasa. Perlu kalau kita sendiri nak amal, kita nak zikir pun takkan capai makam tu, melainkan dengan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga awalnya. Tak ada daya, Tak ada daya upaya tangan bantuan. Tu prinsip kedua, Bajgash. Nigah dahsyat. Nigah berarti menjaga, mengawasi, memelihara, dan dahsyat pula berarti melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya ialah seorang salih itu sewaktu melakukan zikir hendaklah sentiasa memelihara hati dari sebarang katrah, lintasan hati dan was-was syaitan dengan bersungguh-sungguh. Jangan biarkan hayalan kedukaan memberi kesan kepada hati. Hayalan dan kedukaan itu memberi kesan kepada hati. Setiap hari hendaklah melapangkan masa selama sejam ke 2 jam atau lebih untuk memelihara hati dari segala ingatan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dirinya, jangan ada sebarang hayalan pada fikiran dan hati. Lakukan latihan ini sehingga segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, segala-galanya menjadi lenyap. Nigah dahsyat juga bermakna seseorang salih itu mesti memerhatikan hatinya dan menjaganya dengan menghindarkan sebarang ingatan yang buruk masuk ke dalam hati. Ingatan dan keinginan yang buruk akan menjauhkan hati dari kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kesufian yang sebenar adalah daya untuk memelihara hati dari ingatan yang buruk dan memeliharanya dari sebarang keinginan yang rendah. Seseorang yang benar-benar mengenali hatinya akan dapat mengenali Tuhannya. Di dalam tarikat Naqsyabandiyah ini, seseorang salih yang dapat melihara hatinya dari sebarang ingatan yang buruk selama 15 minit adalah merupakan satu pencapaian yang besar dan menjadikannya layak sebagai seorang ahli sufi yang benar. 15 minit je. Hadrat Maulana Syekh Ghulam Ali Dehlawi rahmatullah alaihi menyatakan di dalam kitabnya Idahut Tariqah bahawa nigah dahsyat adalah merupakan syarat ketika berzikir. Bahawa ketika berzikir hendaklah menghentikan segala hayalan serta was-was, dan apabila sebarang hayalan yang selain Allah terlintas di dalam hati, maka pada waktu itu juga hendaklah dia menjauhkannya supaya hayalan ghairullah tidak menduduki hati. Hadrat Maulana Syekh Abdul Hasan Harkani rahmatullah alaih pernah berkata, telah berlalu 40 tahun di mana Allah sentiasa melihat hatiku dan telah melihat tiada sesiapa pun kecuali dirinya, dan tiada ruang bilik di dalam hatiku untuk selain dari Allah. Hadrat Syekh Abu Bakar Al-Kitani rahmatullah alaihi pernah berkata, aku menjadi penjaga di pintu hatiku selama 40 tahun dan aku tidak pernah membukanya kepada sesiapa pun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan hatiku ini tidak mengenali sesiapa pun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang Syekh Sufi berkata, oleh kerana aku telah menjaga hatiku selama 10 malam, hatiku telah menjagaku selama 20 tahun. Allah. 15 minit pun Allah. Itulah dia nigah dahsyat. Allah. Kita akan sambung lagi insya-Allah. InsyaAllah semoga apa yang kita dengar ni dapat kita ambil manfaat untuk kita amalkan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sibuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah zikir yang telah ditalqinkan. Zikir yang telah ditalqinkan oleh Syekh adalah zikir yang akan membawa seseorang murid itu mencapai ketinggian derajat rohani. Syekh akan mentalqinkan zikir kepada murid sama ada zikir ismu zat atau nafi isbat. Ini zikir ismu zat dan nafi isbat secara lisani atau qalbi. Seseorang murid hendaklah melakukan zikir yang sebanyak-banyaknya dan sentiasa menyibukkan dirinya dengan berzikir pada setiap hari, masa dan keadaan, sama ada dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring atau berjalan, hendaklah sentiasa berzikir. Pada lazimnya seseorang yang baru menjalani tarikat Naqsyabandiyah ini, Syekh akan mentalqinkan kalimah ismu zat iaitu lafaz Allah sebagai zikir yang perlu dilakukan pada lataif qalbi. Syekh tunjuk ni ya. Tanpa menggerakkan lidah. Ni tak gerak, dia tongkat tangan. Tapi dia hukum sini Allah.
Kita dengar bunyi zikir, dengar suara kita, lidah hati. Dengar. Itu dia panggil lidah hati. Bukan lidah ni. Zikir dan kepada latifah qalb tanpa menggerakkan lidah, murid hendaklah berzikir Allah pada latifah tersebut sebanyak 24,000 kali sehari semalam, setiap hari sehingga terhasilnya cahaya warid. Ada sebagian syekh yang menetapkan jumlah permulaan sebanyak 5,000 kali sehari semalam, dan ada juga yang menetapkannya sehingga 70,000 kali sehari semalam. Seterusnya, seorang murid hendaklah mengabarkan segala pengalaman rohaninya kepada syekh apabila menerima warid tersebut. Begitulah pada lataif murid pada lataif tadi. Murid hendaklah berzikir sebanyak-banyaknya pada kesemua lataif seperti yang diarahkan oleh syekh sehingga tercapai warid. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna adalah dengan berzikir menghadirkan hati ke hadrat zatnya. Setelah zikir semua zat dilakukan pada setiap lataif dengan sempurna, syekh akan mentalkinkan pula zikir nafi isbat, itu kalimah la ilaha illallah itu dalam setelah bi'ah tadi. Satu-satu peringkat dia. Atau secara qalbi, itu berzikir menerusi lidah hati tadi. Yang perlu dilakukan sama ada cara lisani la ilaha illallah ataupun secara qalbi, itu secara lidah hati tadi. Menerusi lidah hati. Zikir nafi isbat perlu dilakukan menurut kafiatnya. Syekh akan menentukan dalam bentuk apa sesuatu zikir itu perlu dilakukan. Yang penting bagi salik adalah menyibukkan diri dengan zikir yang telah ditalkinkan oleh syekh, sama ada ianya zikir ismuzat atau zikir nafi isbat. Salik hendaklah memelihara zikir dengan hati dan lidah dengan menyebut Allah. Allah iaitu nama bagi zat Tuhan yang merangkumi kesemua nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia, serta menyebut zikir nafi isbat menerusi kalimah la ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya. Salik hendaklah melakukan zikir nafi isbat sehingga dia mencapai kejernihan hati dan tenggelam di dalam muraqabah. Maknanya, itu peringkat pertama tadi, mesti ismu zat dulu sebelum la ilaha illallah. Nanti ni sebab dia ada salik baru kan. Jadi, dalam tarikat Nasyabandi Mujadidi ni, kita ada 8 prinsip. Yang pertama dalam bahasa Parsi itu yakat tadi berzikir, basgaj, nigah dahsyat, yak dahsyat, push dardam, nazar berkadam, safar dawatan, halwat dan anjuman. Itu asas-asas prinsip dalam tarikat Nasyabandi Mujadidi. Jadi yang pertama tadi tentang zikir dipanggil dalam bahasa Parsi tadi yakat. Jadi sifat Rasulullah tu berzikir. Rasulullah SAW ni sentiasa berzikir. Wukuf kepada yakat qalbi ni. Allah. Seperti mana yang Rasulullah SAW beritahu kepada Sayyidina Ali, ya Ali, tutup bibir kamu, angkat lidah kamu ke langit, sebut nama Allah, Allah sampai mosyak dalam hati. Hadis Tabrani. Jadi, perjalanan Rasulullah tu pada ilmu tentang zikir ni diberi. Bukan kepada awam, tapi secara khusus. Jadi, prinsip dia yang pertama, yakat. Iaitu berzikir tadi. Tadi, pada salik yang baru tadi, dia kena jagalah zikir tu, dia kena, yang Syekh dah talkinkan tadi, Allah, Allah. Lidah tampung, wukuf qalbi tu sini. Jadi kita baca prinsip apa Ustaz? Pertama tadi berzikir, kedua basgaj. Basgaj berarti kembali. Menurut para masyayikh, maksudnya ialah seorang yang melakukan zikir dengan menggunakan lidah hati, menyebut Allah, Allah dan la ilaha illallah. Begitulah juga setelah itu hendaklah mengucapkan dalam hati dengan penuh khusyuk dan merendahkan diri akan ucapan ini. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang berarti, wahai Tuhanku, engkaulah maksudku dan keredaanmu, tuntutanku, kurniakanlah cinta dan makrifat zatmu. Ianya merupakan ucapan hadrat baginda Rasulullah SAW. Ucapan ini akan meningkatkan tahap kesedaran kepada kewujudan dan keesaan zat Tuhan, sehingga dia mencapai satu tahap di mana segala kewujudan makhluk terhapus pada pandangan matanya. Apa yang dilihat, walau ke mana jua dia akan memandang, yang dilihatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan kata-kata ini juga memberikan kita pengertian bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi maksud dan matlamat kita dan tidak ada tujuan lain selain untuk mendapatkan keredaannya. Salik hendaklah mengucapkan kalimah ini bagi menghuraikan segala rahsia keesaan zat Tuhan dan supaya terbuka kepadanya keunikan hakikat kehadiran zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai murid tidak boleh meninggalkan zikir kalimah ini meskipun tidak merasakan sebarang kesan pada hati. Dia hendaklah tetap meneruskan zikir kalimah tersebut sebagai menuruti ajaran syekhnya. Makna basgaj ialah kembali kepada Allah yang maha tinggi, lagi maha mulia, dengan menunjukkan penyerahan yang sempurna, mentaati segala kehendaknya, dan merendahkan diri dengan kesempurnaan dan memuji zatnya.
Adapun lafaz Bajgash dalam bahasa Parsi seperti yang diamalkan oleh para akbirin Naqsyabandiyah Mujadidiyah adalah seperti berikut. Hudawanda maksudi mantui waridai itu tarak kardam dunia wa akhirat la azbari tu mahabbat wa ma'rifat khutbadi. Yang berarti Tuhanku, maksudku hanyalah engkau dan keredaanmu telah ku lepaskan dunia dan akhirat kerana engkau. Kurniakanlah cinta dan makrifat zatmu. Pada permulaan, jika Salih sendiri tidak memahami hakikat kebenaran ucapan kata-kata ini, hendaklah dia tetap juga menyebutnya kerana menyebut kata-kata itu dengan hati yang khusyuk dan merendahkan diri akan menambahkan lagi pemahamannya dan secara sedikit demi sedikit Salih itu akan merasa hakikat kebenaran perkataan tersebut. Dan insya-Allah akan merasai kesannya. Hadap baginda Rasulullah SAW telah menyatakan dalam doanya, "Man zakaraka haqqa zikrika ya mazkur." Yang berarti kami tidak mengingatimu dengan hak mengingatimu secara yang sepatutnya, wahai zat yang sepatutnya yang diingat. Seorang salih itu tidak akan dapat hadir ke hadrat Allah SWT menerusi zikirnya dan tidak akan dapat mencapai musyahadah terhadap rahsia-rahsia sifat Allah SWT menerusi zikirnya jika dia tidak berzikir dengan sokongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menerusi ingatan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Seorang salih itu tidak akan dapat berzikir dengan kemampuan dirinya. Bahkan dia hendaklah sentiasa menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang berzikir menerusi dirinya. Hadrat Maulana Syekh Abu Yazid Bistami rahmatullah alaihi telah berkata, apabila daku mencapai zatnya, daku melihat bahawa ingatannya terhadap diriku mendahului ingatanku terhadap dirinya. Ini satu dipanggil sifat Bajgash. Ilahi anta maksudi itu kembali. Maknanya apa Bajgash ni, Syekh kita kata macam mana Syekh? Kembali. Apa-apa pun kita kembali, lupa kita ingat, berdosa kembali. Berzikir tu cara dia nanti Syekh ajar kafiat cara berzikir tu. Yang sampai sekata ilahi anta maksudi warga kaum maksudi ati muhabbatuka wa ma'rifat. Di prinsip kedua tadi itu Bajgash. Apa-apa pun kita kembali ilahi engkau lah maksudku, bukan kita nak cari agama tadi, zikir tadi untuk dapatkan karamah kan. Bukan niat kita tu adalah untuk mengingati Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala, keredaan Allah Ta'ala yang kita tuntut. Ini prinsip selain daripada prinsip zikir dalam tarekat ni, kita ada prinsip Bajgash, maknanya kembali. Apa kita buat berdosa apa, kembali bertobat. Semua kena kembali. Ni bila kita berzikir tu dipanggil kembali daripada kita lihat dunia luar tadi. Bila kita berzikir kita kembali balik kepada wukuf qalbi. Zikir tu pun ada sifat kembali. Dan kita ni kena pegang Bajgash ni, maknanya kita bila mencapai akan mencapai apabila daku mencapai zatnya, daku melihat bahawa ingatannya terhadap diriku mendahului ingatanku terhadap dirinya. Jadi bukan kita yang, jadi kita bertawajuh kepada Qab bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan bantu kita dalam nak berzikir kepada dia. Itu prinsip kedua Bajgash. Nombor 3, nigah dahsyat. Nigah berarti menjaga, mengawasi, memelihara, dan dahsyat pula berarti melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya ialah seorang salih itu sewaktu melakukan zikir hendaklah sentiasa memelihara hati dari sebarang katrah lintasan hati dan was-was syaitan dengan bersungguh-sungguh. Jangan biarkan hayalan, kedukaan memberi kesan kepada hati. Setiap hari hendak melapangkan masa selama sejam ke 2 jam atau lebih untuk memelihara hati dari segala ingatan selain Allah Subhanahu Wa Taala, selain dirinya. Jangan ada sebarang hayalan pada fikiran dan hati. Lakukan latihan ini sehingga segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, segala-galanya menjadi lenyap. Nigah dahsyat juga bermakna seorang salih itu mesti memerhati hatinya dan menjaganya dengan menghindarkan sebarang ingatan yang buruk masuk ke dalam hati. Ingatan dan keinginan yang buruk akan menjauhkan hati dari kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kesufian yang sebenar adalah daya untuk memelihara hati dari ingatan yang buruk dan memeliharanya dari sebarang keinginan yang rendah. Seseorang yang benar-benar mengenali hatinya akan dapat mengenali Tuhan. Dalam tarekat Naqsyabandiyah ini, seseorang salik yang dapat memelihara hatinya dari sebarang ingatan yang buruk selama 15 minit adalah merupakan satu pencapaian yang besar dan menjadikannya layak sebagai seorang ahli sufi yang benar.
Hadrat Maulana Syah Ghulam Ali Dehlawi rahmatullah alaihi menyatakan di dalam kitabnya Idahut Tarikah bahawa nigah dahsyat adalah merupakan syarat ketika berzikir. Bahawa ketika berzikir adalah menghentikan segala hayalan serta was-was, dan apabila sebarang hayalan yang selain Allah terlintas di dalam hati, maka pada waktu itu juga hendaklah dia menjauhkannya supaya hayalan ghairullah tidak menduduki hati. Hadrat Maulana Syekh Abdul Hasan Harkani rahmatullah alaihi pernah berkata, telah berlalu 40 tahun di mana Allah sentiasa melihat hatiku dan telah melihat tiada sesiapa pun kecuali dirinya, dan tiada ruang bilik di dalam hatiku untuk selain dari Allah. Hadrat Syekh Abu Bakar Al-Kitani rahmatullah alaih pernah berkata, aku menjadi penjaga di pintu hatiku selama 40 tahun dan aku tidak pernah membukanya kepada sesiapa pun kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan hatiku ini tidak mengenal sesiapa pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seseorang Syekh Sufi pernah berkata, oleh kerana aku telah menjaga hatiku selama 10 malam, hatiku telah menjagaku selama 20 tahun. Dan itu sifat dipanggil nigah dahsyat. Maksudnya, sifat ketiga tadi, nigah dahsyat ni kita perlu ada berzikir, perlu menangkis segala katrah-katrah. Misalnya, segala mengawasi sungguh-sungguh lintasan selain dari Allah. Jadi kadang dia datang, kita manusia, dia ada lalu ingatan lain selain daripada Allah dalam zikir tu. Jadi kita bawa macam tepih. Kalau kita mengawasi betul-betul lah diri kita tu. Dalam zikir tu. Dia panggil prinsip dia tadi, nigah dahsyat dia panggil. Jadi bila kita sentiasa bersungguh-sungguh menjaga hati kita, maka hati kita akan jaga pula kita. Allah. Jadi hati kita tu, kita benarkan hanya Allah masuk. Dunia masuk, dia masuk kat luar tapi tak masuk dalam hati. Itu maksudnya nigah dahsyat. Jadi yat dahsyat. Jadi kita prinsip keempat. Jadi yat dahsyat berarti mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh, dengan zauq wijdani sehingga mencapai dawam hudur. Yang ini kehadiran zat Allah secara kekal, berterusan dan berada dalam keadaan berjaga-jaga, memerhatikan limpahan faiz dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedaran ini diibaratkan sebagai hudur be gaibat hudur be gaibat dan merupakan nisbat Hadiran tanpa aib. Yang hadir tanpa aib. Zat Allah Ta'ala aib. Mana baik gaibat. Merasakan surat Allah Ta'ala bukan aib, di atas zahir. Seolah-olah kita lihat segala tindakan amal, perbuatan, lihat nampak, lihat zat Allah Ta'ala. Memang mesti dengan mata hati itu kita memperhatikan diri Allah. Ya, dahsyat juga bermakna seorang yang berzikir itu memelihara hatinya pada setiap penafian dan pengisbatan. Di dalam setiap nafas tanpa meninggalkan kehadiran zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menghendaki agar salik memelihara hatinya di dalam kehadiran kesucian zat Allah Subhanahu Wa Taala secara berterusan. Ini untuk membolehkannya agar dapat merasai kesedaran dan melihat tajalli cahaya zat yang esa atau disebut sebagai Anwaruz Zatil Ahadiyah. Menurut Hadrat Maulana Syekh Ghulam Ali Dehlawi rahmatullah alaih, yat dahsyat merupakan istilah para sufi bagi menerangkan keadaan makam syuhud atau musyahadah yang juga dikenali sebagai ainul yakin atau dawam hudur dan dawam agahi. Di zaman para sahabat radhiyallahu anhu alaihim ajma'in, ia pernah disebut sebagai ihsan lah. Dulu zaman Nabi dulu dia tak panggil nama-nama tadi. Macam ainul yakin, dawam hudur atau dawam agahi, dulu dipanggil ihsan. Jibril tanya, ya Rasulullah, apa tu ihsan? Kalau kau tak dapat melihat Allah, Allah melihat. Jadi dalam bahasa tarekat ni kita duduk dalam prinsip ni dipanggil yat dahsyat ni, dia bersungguh-sungguh dalam merasa ke Allah tu tengah memerhati, Allah ada. Itu dipanggil salah satu prinsip yat dahsyat ni tadi. Melazimkan diri beramal bersungguh-sungguh, ingatan yang bersungguh-sungguh. Melihat Allah seolah-olah je. Ataupun Allah tengok kita. Allah perhati kita, Allah dengar kita. Ni ihsan. Kalau tak ada, kalau Islam iman tanpa ihsan dia macam tak komplit. Tanpa ihsan tadi, tanpa sifat ni tadi dipanggil, ni sifat Rasulullah ni, yat dahsyat dalam bahasa Parsi. Dan hadis dia menerangkan bab-bab prinsip ni cukup banyak. Saya dah study dah dalam Quran, kan, dalam hadis.
Jadi masyaikh-masyaikh ni dalam tarekat Naqsyabandiyah Mujadidiyah minta kepada Allah SWT, Syekh Bahauddin ni, untuk satu jalan yang boleh membawa manusia tu kepada Allah tu dengan cepat. Itu sebab dia orang mudah-mudahkan tarekat prinsip-prinsip tu semua. Itu. Jadi tadi kita baca Yad Dahsyat. Di zaman para sahabat alaihim ajma'in, ini disebut sebagai ihsan. Ia merupakan suatu maksud di dalam tarekat Naqsyabandiyah Mujadidiyah bagi menghasilkan dawam hudur dan dawam agahi dengan hadat zat ilahi subhanahu wa ta'ala, dan di samping itu berpegang dengan akidah yang sahih menurut ahli sunnah wal jemaah dan melazimkan diri beramal menuruti sunnah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Jika salik tidak memiliki ketiga-tiga sifat ini, iaitu tetap mengingati zat ilahi, bertekad dengan akidah ahli sunnah wal jemaah dan menuruti sunnah Nabi SAW, ataupun meninggalkan salah satu darinya, maka dia adalah terkeluar dari jalan tarikat Naqsyabandiyah. Na'udzubillah. Itu ada 4 prinsip Yad Dahsyat. Maknanya kita kena ada sifat ihsan. Kalau dalam bahasa tarikat kita ni dia panggil dawam hudur ataupun dawam agahi, Ustaz ya. Istilah tu. Kalau zaman Nabi dia tak ada lah nama tu. Dalam tarikat dia pakai nama tu. Bahasa Arab dia pakai ihsan. Sama je. Mutu amal tu. Jadi terus lagi, Ustaz baca lagi. Jadi kelima, hush dan dam. Hush bererti sedar, dam bererti dalam, dan dam bererti nafas. Yang ini sedar dalam nafas. Seorang salik itu hendaklah berada dalam kesedaran bahawa setiap nafasnya yang keluar masuk mestilah berserta kesedaran terhadap kehadiran zat Allah Ta'ala. Jangan sampai hati menjadi lalai dan leka dari kesedaran terhadap kehadiran zat Allah Ta'ala. Dalam setiap nafasnya hendaklah menyedari kehadiran zat. Menuruti Hadrat Khwajah Maulana Syekh Abdul Khaliq Al-Juwani rahmatullah alaihi, bahawa seorang salik yang benar hendaklah menjaga dan memelihara nafasnya dari kelalaian pada setiap kali masuk dan keluar. Nafas serta menetapkan hatinya sentiasa berada dalam kehadiran kesucian zatnya, dan dia hendaklah memperbaharui nafasnya dengan ibadah dan khidmat serta membawa ibadah ini menuju kepada Tuhannya seluruh kehidupan, kerana setiap nafas yang disebut dan dihembus serta kehadirannya adalah hidup dan berhubung dengan kehadiran zatnya yang suci. Setiap nafas yang disedut dan dihembus dengan kelalaian adalah mati dan terputus hubungan dari kehadiran zatnya yang suci. Hadrat Khwajah Maulana Syekh Ubaidullah Anha rahmatullah alaih berkata, maksud utama seorang salik di dalam tarekat ini adalah untuk menjaga nafasnya, dan seorang yang tidak dapat menjaga nafasnya dengan baik, maka dikatakan kepadanya bahawa dia telah kehilangan dirinya. Hadrat Syekh Abdul Janab Najmuddin Al-Kubra rahmatullah alaih berkata dalam kitabnya Fawatihul Jamal, bahawa zikir adalah sentiasa berjalan di dalam tubuh setiap satu ciptaan Allah sebagai memenuhi keperluan nafas. Mereka biarpun tanpa berkehendak sebagai tanda ketaatan yang merupakan sebahagian dari penciptaan mereka. Menerusi pernafasan mereka, bunyi huruf Ha dari nafas Allah yang Maha Suci berada dalam setiap nafas yang keluar masuk. Dan ia merupakan tanda kewujudan zat yang maha ghaib sebagai menyatakan keunikan dan keesaan zat Tuhan. Maka itu amatlah perlu berada dalam kesedaran dan hadir dalam setiap nafas sebagai langkah untuk mengenali zat yang maha pencipta. Nama Allah yang mewakili kesemua 99 nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan af'alnya adalah terdiri daripada 4 huruf, iaitu alif, lam, ha. Para sufi berkata bahawa zat ghaib mutlak adalah Allah yang maha suci lagi maha mulia ketinggiannya, dan dirinya dinyatakan menerusi huruf yang terakhir dari kalimah Allah, iaitu huruf Ha. Huruf tersebut apabila ditemukan dengan huruf alif akan menghasilkan sebutan Ha yang memberikan makna dia yang ghaib. Berkata ganti diri, bunyi sebutan Ha itu sebagai menampilkan dan menyatakan bukti kewujudan zat dirinya yang ghaib mutlak. Ghaibul huwiyatil mutlak lillahi azza wa jalla. Huruf lam yang pertama adalah bermaksud ta'arif atau pengenalan,
Dan huruf lam yang kedua pula adalah bermaksud mubalaghah. Mubalaghah yakni pengkhususan. Menjaga dan memelihara hati dari kelalaian akan membawa seseorang itu kepada kesempurnaan kehadiran zat. Dan kesempurnaan kehadiran zat akan membawanya kepada kesempurnaan musyahadah. Dan kesempurnaan musyahadah akan membawanya kepada kesempurnaan tajalli 99 nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seterusnya Allah akan membawanya kepada pengzahiran kesemua 99 nama-nama dan sifat-sifat Allah dan sifat-sifatnya yang lain, kerana Allah dikatakan bahawa sifat Allah itu adalah sebanyak nafas-nafas manusia. Hadrat Syekh Naqsybandi rahmatullah alaihi menegaskan bahawa dalam mengingati Allah pada setiap kali keluar nafas dan masuk, antara keduanya yakni di antara udara disedut masuk dan dihembus keluar, dan masa di antara udara dihembus keluar dan disedut masuk, terdapat 4 ruang untuk diisikan dengan zikir Allah. Amalan ini disebut husnudam, yakni berzikir secara sedar dalam nafas. Zikir dalam pernafasan juga dikenali sebagai pan anfas di kalangan ahli tarikat Chistiyah. Pas ampas di dalam kalangan ahli tarikat Chistiyah. Hadrat Syah Naqsyabandi rahmatullah alaihi berkata, tarikat ini dibina berasaskan nafas. Maka adalah wajib bagi setiap orang untuk menjaga nafasnya pada waktu menghirup nafas dan menghembus nafas. Dan seterusnya menjaga nafasnya pada waktu di antara menghirup dan menghembuskan nafas. Udara masuk Allah, Allah. Antaranya Allah, Allah. Antara keluar Allah, Allah. Antara Allah, Allah. Maknanya antara masuk dan keluar di tengah-tengah pun Allah, Allah, Allah. Perlu ketahui bahawa menjaga nafas dari kelalaian adalah amat sukar bagi seorang salik. Antara itu mereka hendaklah menjaganya dengan memohon istighfar, yakni keampunan. Kerana memohon istighfar akan menyucikan hatinya dan mensucikan nafasnya dan menyediakan dirinya untuk menyaksikan tajalli penzahiran manifestasi Allah Subhanahu Wa Taala di mana dulu. Itu sifat tadi, insya-Allah. Jadi kita sampai kepada sifat tadi daripada yaqad, yad dahsyat, nigah dahsyat. Jadi nigah dahsyat ni, 3 sifat yang mula ni kalau murid tak mengamalkan benda tu maka terkeluar daripada mana terkeluar. Sebab apa dia kata terkeluar? Sebab kita zikir tak ada nigah dahsyat, tak ada. Jadi terkeluar lah. Logik lah kan? Sebab kita jadi yang penting 3 prinsip tadi tu. Yang pertama tadi zikir, yaqad, bazgash, yaqad, bazgash, yad dahsyat, nigah dahsyat. Jadi 3 yang pertama tadi tu, nigah dahsyat ni adalah syarat untuk murid supaya tak terkeluar dalam tarekat ni. Mesti nak kena ada sifat nigah dahsyat. Itu kita sentiasa memerhatikan katra-katra hayalan-hayalan. Jadi suasana dalam semayang tu bawa keluar semayang. Jaga hati. Jadi maknanya kita tu tak lepaslah pembelajaran zikir kita tu, kita masih ada katrah boleh masuk lagi. Dia sampai dia kosong, kita boleh tendang dia datang. Tempat yang kami tidur, kami zikir yang kosong ni tak ada. Kami pipi zikir ni, kalau perlu zikir ni tak ada masalah apa, tengok kan. Tenang. Kalau dah mula zikir dia lain. Masalah dia kamar lain. Bukanlah keluar macam mana. Benda-benda bunyi tu. Sifat tu walaupun macam mana pun dalam solat berlaku juga balik nigah dahsyat tu. Jadi seolah-olahnya murid ni tak nak amal perkara tu. Benda yang dah diwajibkan, nigah dahsyat ni. Bukanlah tak keluar. Walaupun kita tak nak amal pun, pergi semayang kan, kena amal juga nigah dahsyat. Takkan nak ingat benda lain dalam semayang. Dia datang, kita tolong. InsyaAllah. Ustaz, kita berhenti sampai ni lah. Jadi kita sambung sampai berhenti mana ni? Push dadam.